Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam tadi saya tulis dalam Facebook saya satu lirik lagu yang saya cukup minat tahun 82. Zaman 82 mak ngahoi. Zaman nasyid orkes Sinar Murni. Jadi hak mana kaki-kaki nasyid, kaki marhabam zanji dia tahu. Terdengar suara indah menawan, irama khusyuk getaran iman, membaca Quran wahyu dari Tuhan di malam bulan puasa Ramadan. Tahu ke mak lagu ni? Tak tahu. Nak sambung lagi? Indah jelita menawan hati, lidah berkata Allahu Rabbi. Ni lagu Ramadan tuan-tuan. Lagu daripada orkes Sinar Murni tuan-tuan. Lama lah lagu ni. Saya ingat lagu ni pak saya tiap-tiap kali bulan Ramadan mak saya akan menyanyi lagu ni. Arwah mak saya. Jadi saya pun sambung lah. Asal Ramadan je saya akan menyanyi lagu ni. Rasa-rasa tak lama ni saya pula arwah tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ramadan yang dirindui. Astagfirullahalazim lah tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Tanjak boboh tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, balik tuan-tuan. Baik-baik nak menawak ni ke sepak wayar ke. Dia sepak wayar, jatuh speaker. Speaker jatuh atas akak ni pula tuan. Masuk paper pula kita ni. Baik. Balik kepada Ramadan yang kita akan datang. Di antara perkara yang kadang-kadang kita fikir benda yang kita buat ni dapat dekat kita kan? Benda yang kita buat ni dapat kat kita. Apa benda ustaz? Amalan. Faedah, ganjaran daripada amalan yang kita buat ni agak-agak boleh tolong kita ke di hari kiamat. Sembahyang kita, puasa kita, haji kita, zakat kita. Ni yang kita duduk bersesak ni. Dapat pahala tak kita ni? Allahu Akbar. Kalaulah tak dapat pahala tuan-tuan, rugi kita. Dan kalau kita dapat pahala, bawa di hari kiamat, pahala tu pula pi bagi dekat orang lain, lagi rugi. Tuan-tuan, kita takut kita ni jadi bankrupt. Atadruna manil muflis? Kamu kenal tak siapa yang bankrupt, yang muflis? Sahabat-sahabat jawab, orang yang bankrupt orang tak ada duit, orang tak ada harta, tak ada dinar, tak ada dirham. Jawab Rasulullah, bukan. Orang bankrupt bukan macam tu. Orang bankrupt ialah orang yang mati, dia bawa pahala banyak menghadap Tuhan. Pahala semayang, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala ceramah, pahala main mengaji. Tetapi bila sampai di hari kiamat, orang lain jumpa Tuhan, minta pahala daripada dia. Dakwa dia. Sebab dia pernah maki orang, dia pernah kutuk orang, dia pernah fitnah orang, dia pernah mengata ke orang, orang yang dia buat naya tadi minta pada Tuhan. Dan Allah ambil pahala semayang, bagi dekat orang tu. Ambil pahala puasa, bagi dekat orang ni. Ambil pahala haji, bagi dekat orang ni. Ambil pahala zakat, bagi dekat orang yang minta. Lama-lama dia habis pahala. Bila habis pahala,
Datang lagi orang lain, minta lagi dakwah dia. Pahala dia dah habis. Lah dia terpaksa menanggung dosa orang lain pula. Inilah yang dipanggil sebagai muflis. Pahala habis, dosa orang pula yang dia dapat. Tuan-tuan, sebab apa jadi macam tu? Sebab dalam dunia dulu, lidah dia buat apa ustaz? Wasyatama haza. Duk maki orang. Lidah dia duk maki orang. Ni berapa ramai duk maki. Panas pula. Sesak pula panas. Dia duk sebut menatang. Menatang. Mana hangat. Hang duk kata menatang hangat. Siapa yang bagi hangat ni? Allah. Pasal apa sebut menatang? Mata ni duk tengok Ustaz Kazim. Tapi duk jelin orang sebelah. Mai juga bewak ni. Bewak dia panggil orang sebelah. Nak masuk puasa pun duk panggil orang bewak lagi. Belum masuk duk panggil haram jadah. Orang depan tak bagi signal. Mai kona masuk belah kiri tak bagi signal. Haram jadah sungguh. Boleh tak tuan-tuan jaga lidah? Tu belum masuk lagi ngumpat. Duk ngumpat. Saya naik aja atas pentas. Berapa ramai hak ngumpat. Dalam TV cerah. Tengok betul-betul kelam noh. Kelam orang kata. Besok di hari kiamat saya dakwah tuan-tuan. Saya bila duduk di bawah dengan Cik Syam tu, saya duduk tengok. Tang manalah aku nak naik tangga pentas ni tuan. Saya tak nampak tangga. Rupa dia tang situ. Kemetok je tangga dia. Dia penuh dengan bunga. Hebat sambutan tuan-tuan ni. Hebat sungguh tuan-tuan. Di sini bila ceramah pokok bunga banyak. Di Johor lain. Di Johor kalau ceramah bunga telok banyak. Penuh atas pentas ni tuan-tuan bunga telok. Saya ceramah satu tempat tuan-tuan. Atas pentas ni 20 jambak bunga telok. Dalam hati saya kata mau dapat sejambak malam ni. Habis-habis ceramah tuan-tuan sebiji pun tak dapat tuan-tuan. Alhamdulillah. Saya tanya kat driver saya, depa bagi telok tak ada orang tu? Tak apa. Kita makan mana ada. Malam besok saya pergi ceramah tempat lain pula, ada 10 jambak. Dalam hati saya kata ada kot malam ni. Saya pun perli, malam ada 20, sebiji pun tak dapat. Malam ni 10 jambak takkan tak dapat kot. Depa bagi sejambak mangah hoi. Saya tanya driver, depa ada bagi telur tak? Ada kat belakang tu. Saya duduk gagal dalam van saya. Gagal dalam gelap. Pecah telur. Makan tuan-tuan telur masin. Astagfirullahaladzim. Aduh. Depa ni suruh makan dengan bubuk ke apa tak? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, lidah kita ni duk maki orang, duk marah orang, duk mengumpat pada orang. Jadi Allah Ta'ala ni dia sayang pada kita. Dia nak bagi kita ni jaga amalan. Supaya amalan ni boleh tolong kita di hari kiamat. Menyelamatkan kita di padang mahsyar. Amalan kita ni boleh bagi kita minum telaga Kausar. Amalan kita ni boleh lalu dengan titian sirat dengan baik. Dengan rahmat Allah kita masuk syurga. Sebab tu Allah nak jaga amalan. Dan Allah latih kita untuk menjaga amalan ini. Iaitulah didatangkan kepada kita bulan Ramadan. Sebab Ramadan bukan jaga perut saja. Ramadan bukan jaga kemaluan saja. Ramadan bukan jaga lidah makan minum saja. Ramadan jaga segala-galanya tuan-tuan. Supaya kita jadi baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Persoalan yang kedua. Layakkah kita ni masuk syurga? Ni tuan-tuan. Kita kalau tengok banglo. Baru mai ke mangah. Duk situ mangai penuh belakang, duk situ mangai. Duk sila tak apa. Duk penuh tak boleh pergi. Duk atas jalan tan. Lapik tak ada, tikak tak ada, duk atas batu.
Balik rumah berlubang punggung. Duduk atas kasut bangah tak apa, penuh ah. Lain kali kita buat kat padang bola lu hari ni. Mak ngah mai lupa tu saya nak kata apa. Syurga. Ha. Kita ni duk tengok rumah banglo, rumah atas bukit, Tambun Haid, Meru Haid, Damansara Haid, semua haid belakang. Kita tanya dekat Pak Long. Pak Long nak duk tak rumah banglo? Pak Long mana layak, tak larat nak beli, duit tak ada. Tadi saya duk sign dengan kereta Bentley. Saya duk tengok kereta Bentley 1.2 juta. Bukan juta rupiah maknah 1.2 juta ringgit. Tayar dia sebiji kereta saya gemak. Driver saya tanya, "Tok, bila nak beli sebelah?" "Tok hang," saya kata. Ingat senang nak beli tu. 1.2 juta belum masuk road tax lagi. Agak-agak boleh dapat tak? Geleng kepala kita. Mati hidup balik rasa tak dapat kot. Allah tuan-tuan oi. Kalau hak dalam dunia ni pun kita boleh duk tengok saja, agak-agak syurga macam mana tuan-tuan? Cuba kita fikir tuan-tuan, layak tak kita ni dengan syurga? Kalau nak kira pada amalan kita lah tuan-tuan oi. Tak tahulah kalau nak kira pada amalan. Tak tahu nak habaq tuan-tuan. Layak tak kita dengan syurga. Zikir pun kurang. Yang banyaknya ngumpat. Zikir pun sikit. Tu pun laju. Nak habis cepat. Banala lebay dolar. Bukan bunyi subhanallah, bunyi lebay dolar. Zikir pun main-main, macam mana nak dapat syurga? Belum masuk lagi baca Quran jarang, yang rajin baca WhatsApp. WhatsApp ni tak tinggal. Quran lah makcik baca Quran bila makcik? Makcik baca Quran tahun 80. Tu dia lamanya. 89. Oh, masa tu baca pasal apa? Laki makcik mati. Lepas tu tak baca dah. Dah tak ada sampai mati, tak ada baca. Tak apa, makcik mati so kami baca pula. Macam mana ni tuan-tuan ni? Kita ni jarang baca Quran ni. Ada yang baca Quran tapi baca leseh. Tahu leseh? Nipih macam Pak Kusyadak. Halo, mi Vespa Pak Saad. Tayar dia licin macam pirin yang hangat. Setat tak jalan dia naik hangat. Lalu dijual kepada Tok Saad. Ni, tuan tengok lagu tu. Ada orang baca Quran macam tu. Inna a'taina kal. Ni hang ni apa? Tok Saad je Vespa ke apa? Macam budak-budak tadika baca. Langsung tak nak berubah. Iqra'ul Qur'an biluhunil Arab. Nabi kata bacalah Al-Quran dengan slang orang Arab. Ni sedapnya orang Malaysia. Bagusnya orang Malaysia ni. Kita pergi ganung. Buat apa? Buat apa? Berat nanang. Terengganu. Gi Kelantan pula, lain pula bahasa dia. Gua ngoyak lah ke mana? Gi Kedah pula, hang ni apa lah. Mai belah kita pula, mangkuk ayum tu hang. Mai belah Perak, nampak benar ni punya, kata dia. Macam-macam bahasa tuan-tuan. Tetapi bila baca Quran, satu bahasa. Ni hebatnya kita ni. Sedap baca Quran sampai boleh jadi johan antara bangsa. Bacalah tuan-tuan dengan bacaan sedap. Baca mana? Baca bahasa Arab. Mulut tak nganga luah-luah. Tuan-tuan kalau nak tengok baca bahasa Arab, sebutan dia ma. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman ma. Ar-Rahman
Ma lain. Ma. Bukan me. Ar-Rahmanir-Rahim. Me. Itu parik, tuan-tuan. Ma. Ma. Buka mulut sikit ya. Ma. Balik rumah kan praktis adik-adik. Mama. Nak ke mana? Tu Arab lah tu, tuan-tuan. Nak tengok Arab tu, tuan-tuan. Tengok orang isap dadah. Yang tu sebiji Arab. Mulut dia pun bukan luah. Brother. Ada barang, brother. Barang apa ni? Apa leceh. Jelek brother. Ini kalau baca Quran confirm macam Arab. Tuan-tuan nak tengok lahjah Arab, tuan-tuan tengok Irama Hasan. Penyanyi Pok Yeye. Mulut bukan buka luar. Mulut sikit. Alangkah sedihnya hatiku. Parap-parap. Luka meliputi kalbuku. Parap dia kuat, tuan-tuan. Bacalah Quran dengan bacaan yang sedap. Maka Allah datangkan kepada kita bulan Al-Quran. Nama dia bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini bulan diturunkan Quran. Jadi Al-Quran ni kawan kita bulan puasa ni. Bukan handphone. Bukan WhatsApp. Bukan Facebook. Ini anak-anak buka puasa. Masing-masing duk handphone. Man ambil handphone, Siti tengok handphone, ayah baca handphone, yang mak pula duk selfie depan lauk. Lepas tu masuk dalam Facebook, masak sempoi-sempoi je buka puasa petang ni. Kepala tu duduk sebelah ikan. Lorak sungguh. Lepas tu kawan-kawan komen, amboi sedapnya. Datanglah. Kawan lain pula sebut, tak ajak kita pun. Datanglah. Sedapnya, biasa-biasa je. Mai hak nombor 4 pula. Yang tu pun nak masuk dalam Facebook ke? Dengar komplain dia jawab pula. Kau suka aku, Facebook aku. Tak buka puasa mangah tu. Haram jadah tu, duk maki ni. Tak ada kerja, tuan-tuan oi. Baik baca Quran. Ada setengah orang dia tak tengok Facebook bulan Ramadan. Dia tengok Ustaz Madi. Mati pula dah Ustaz Madi. Ganti Ustaz Adam pula dah. Sekarang semua ustaz-ustaz jahat, tuan-tuan. Tak pernah faham, tak faham sudah, tuan. Jadi tuan-tuan, lepas ni bulan Ramadan, kita rapitkan diri kita dengan Quran. Rapatkan diri kita dengan Quran. Lepas sembahyang subuh, di masjid, di surau kita baca Quran. Satu pagi, satu muka. Tok Imam baca, makmum ikut. Tok Imam baca satu ayat, makmum ikut. Satu pagi, satu muka. Lepas sembahyang tarawih 20 rakaat, jangan balik. Tok Imam baca satu muka. Semua makmum ikut baca satu muka. Lama-lama tuan-tuan kita menjadikan budaya Al-Quran sebagai budaya kita. Bukannya susah. Satu muka sebelum tidur. Satu muka lepas sembahyang subuh. Satu muka lepas sembahyang zuhur. Satu muka lepas sembahyang asar. Satu muka lepas maghrib. Satu muka lepas isyak. Satu muka lepas tarawih, tuan-tuan. Lama-lama boleh khatam. Sebab kita duk baca WhatsApp, kita duk baca Facebook, kita duk baca Twitter. Kadang-kadang yang kita baca tu fitnah. Yang kita baca tu benda jahat. Yang kita baca tu mengumpat. Pahala puasa kita habis ke situ je. Jadi abang-abang yang mana tak lancar baca Quran, jangan malu. Belajar dengan isteri. Bulan puasa ni. Pas mayang tarawih, lehai. Bonta abang tak lancar baca Quran, tolong ajar Ustaz. Ambil muqaddam baca. Ustaz, laki saya bukan kata muqaddam, Iqra' pun tak lepas. Kalau gitu suruh anak hak darjah 4 aja. Suruh anak Intan ajar ayah saya Iqra'. Ambil Iqra' satu, baca depan anak.
Bo. Oi, laju. Ayah dah pandai. To. Sa. Masuk ja. Oh, sudah tuan. Kenapa ayah? Tang sinilah ustaz ayah mati. Sudah tuan. Sampai tang sa. Tu yang ja tak dapat. Jenuh tersebut. Jo. Lalah anak tengking. Jahasa. Apa? Lalah teriak pak dia tuan. Pergi lari tak kata teriak anak marah. Ni nama dia hati tisu. Kena marah sikit pun teriak lah. Ada orang yang berlagak pandai. Bila orang masjid ajak masuk tadarus, dia tak mau. Tak apa, bagi hampa. Saya tak apa. Tapi komplain pandai. Mak, mai masuk tadarus. Tak apa saya. Ni biar depa lo saya. Habis depa saya mai. Cara cakap tu. Ada yang merajuk bila masuk tadarus. Din, awak tak masuk tadarus. Tu lepas hang masuk. Tak mau. Tu lepas aku masuk mana dah depa bagi kem plekat. Tu yang aku malas nak baca. Depa dapat cak gajah duduk. Aku dapat cak gajah apa? Ada tuan-tuan. Ada yang merajuk paksa kena tegur bila masuk tadarus. Ustazah tegur. Salah. Panjang tu. Inna 4 harakat. Dia baca lagi. Salah. Tak dengung. Naik kembang hidung ni. Asal salah baca. Saya baca salah. Merajuk makcik tu. Masuk malam ketiga. Dia baca kat hujung masjid. Seorang-seorang dia. Leha. Hang tak masuk tim tadarus. Tak bayar. Asal aku baca salah. Asal salah aku baca. Baik aku baca seorang. Betul semua. Sudah tuan-tuan. Ni tadarus apa? Tu terderah nama dia. Jadi tuan-tuan, yang mana malam ni yang rasa tak apa nak lancar baca, jangan malu. Kita ada ustaz, kita ada tok imam, kita ada ustazah, kita ada isteri, kita ada. Belajar. Kalau Jibril pun datang jumpa Nabi Muhammad tiap-tiap kali bulan Ramadan sebab nak semak bacaan Rasulullah. Apa yang kita nak malu kalau isteri nak semak, anak nak semak? Jangan malu tuan-tuan. Nabi Muhammad pun disemak. Buangkan sifat ego kita. Buangkan sifat yang tak elok pada kita. Kena ingat, Al-Quran ini boleh jadi syafaat kepada kita di hari kiamat. Bila kita menjadi ahli Al-Quran. Pembaca Al-Quran. Dalam kubur Al-Quran boleh tolong. Di hari kiamat Al-Quran boleh tolong. Dan jangan kita duk rasa kita ni, ya Allah, tak boleh ustaz, saya ni alang-alang tak boleh baca Quran sampai mati pun tak apalah ustaz. Jangan. Sebab ada yang duk kelentong baca Quran. Selama ni isteri dia ingat dia boleh baca Quran, duk saja-saja duk sila baca Quran. Jaga-jaga mak ngah, hoi, bukan Quran. Ni nama dia Pak Maon. Ingatkah buku sejarah, rupa buku lucah dia baca. Ni cerita apa nama Doremi ke apa dulu ni. Tuan-tuan, bunyi tu macam baca Quran. Din, hang tengok ayah hang buat apa? Ayah baca Quran, mak oi. Oh, alhamdulillah. Tuah mak dapat ayah hang. Mak cadang nak suruh dia pergi kedai, tak payah, tak apa mak pergi tak apa, biar pergi dia baca. Cuba dengar betul-betul dia baca apa, maklum. Kadang-kadang bukan Quran, bunyi tu macam Arab. Sini rokok dan hil aku nak hisab. Tuan-tuan nampak bunyi lagu Arab kan lagu apa? Kalau tak ada rokok dan hil rokok, Suria pun jadilah. Ni kalau menang ni tuan-tuan, juara pada lalang ni tuan-tuan. Juara menunggu ni. Nampak benar nipu tuan-tuan.
Al-Quran ini tuan-tuan bukan setakat baca dapat pahala, dengar saja pun dapat pahala. Sebab ada orang bila datang bulan Ramadan nak semayang tarawih, dia cari masjid hak baca pendek. Masjid hang habis ke apa? Kami habis awal 9.25 habis lah. Awal kami 10.40 tak habis. Cilaku yang kata. Dia cari masjid hak baca pendek. Dia pergi masjid tu tuan-tuan, pendek sungguh tu imam baca. Qul huwallah tu bahagi dua. Waladdallin amin. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahu akbar. Hai tuan. Kalau tak hafal tak apalah, bukannya wajib pun. Kena tu imam tu baca setengah muka, makmum siku. Siku orang sebelah. Wa basyirib siku. Orang sebelah tanya, apa? Belah dia kata tuan-tuan. La ilaha illallah. Sebab tu baru ni saya ceramah di masjid Kampung Setul ke apa kan. Saya kata peranan imam kena bagi elok. Jatang kuasa nak bagi jemaah masjid mai khusyuk, mai tenang, mai ramai. Nombor 1 buh ekon. Buh ekon lega. Selesa sembahyang, tidur pun senang. Kita ingat dia sembahyang, apa duduk balik langsung duduk tidur mangah. Sebab ada orang yang bagi alasan bila masjid hangat dia tak mahu main. Din, tak sembahyang masjid. Tak boleh, hangat. Peluh pergi ke paha. Bulan depan buh ekon. Din, masjid kita buh ekon dah, main. Dah aku pergi semalam, tak tahan. Sejuk. Hangat tak tahan, sejuk tak tahan. Dia ni jenis apa? Tuan-tuan tengok tempat kita lah ni, masjid-masjid ekon, surau ekon. Apa lagi alasan tak mau main abang? Syukur pada Allah. Kapek tebal. Dulu jangan kata surau ni tika getah. Zaman kita dulu, la tu dia tebal. Saya pergi semayang di masjid Sungai Siput. Kalau tuan-tuan pergi masjid Sungai Siput tu belah kiri lepas hospital, kapek tebal tuan-tuan. Saya tenggelam hidung ni, bulu dia masuk dalam hidung. Tebal sungguh. Tanya dengan Tok Imam awak yang tebal sangat. Selesa lah. Memang selesa tuan-tuan. Duk tahiyat akhir relax lah, dia panjang pun tak apa. Tebal sungguh. Dulu-dulu tuan-tuan, subhanallah. Jatang kuasa masjid juga kena buat persiapan bagi cantik tandas. Ni nak sambut Ramadan ni. Tandas dua-dua tak ada pintu. Tak keteriak makmum tuan-tuan. Start motor pergi balik berak, main balik masjid tuan-tuan. Dah balik ke rumah tak main dah. Ada masjid tuan-tuan, pintu tandas tak ada. Kita masuk-masuk cari, tak ada. Rupanya duduk sandang kat luar. Kena usung. Ejah elok-elok, masuklah tandas, pekuk. Selak pula tak ada. Lalah dia sandar kat tandas. Dia selak kain pelekat. Pung. Benda faham-faham. Tuan-tuan bayang macam mana tuan? Lorat. Hak tu pintu tak ada. Hak selak tak ada, lagi banyak. Besok hari Sabtu tuan-tuan dan pergi beli selak ke surau. Abang-abang, kalau surau kita tandas dia tak ada selak, saya bagi petua. Petua nombor 1, buh pen tutup. Pen pun tak ada Ustaz. Kalau pen tak ada, buka kain pelikat, gantung ke atas. Jadi orang tahu ada orang dalam tu. Kalau orang tu jahat, dia buat lari kain pelikat. Dia buat lari. Oi, nak keluar tak boleh. Doi dalam tu. Jatan kuasa masjid buat persiapan bagi cantik. Speaker bagi elok, aircon bagi cantik, makan bagi ada. Penuh tuan-tuan. Tengok malam ni, tak ada makan pun tuan-tuan. Punya mai beribu manusia Cik Isyam.
Saya rasa sekali nak terpentah depan ni tuan. Kau dekat ni tuan. No. Rasa sekali buat mini forum kita ni. Tak mini forum ya hana ramai tuan. Saya kepala dia ya hana. Duk kau dekat ni tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya kata tadi dah, tu imam kena cari jalan macam mana nak bagi makmum ni suka baca Quran. Tanggungjawab kita. Bila jabatan agama ke majlis agama buat kursus tahsin qiraatil Quran, cara memperbaiki bacaan Quran. Kerana bacaan yang bagus jatuh dalam hati manusia. Salah satu menarik hati orang tuan-tuan ialah Quran dibaca. Umar Al-Khattab yang begitu garang, lembut hatinya dengan bacaan Quran. Umar Al-Khattab yang begitu bengis, boleh lembut hatinya kerana mendengar bait-bait Quran yang dilontarkan dengan penuh keikhlasan. Inilah dia tuan-tuan, powernya Quran. Ni bukan saya nak hina tu imam ke, marah saya pula. Tak balik tuan. Saya pergi semayang tarawih 4-5 tahun dulu satu masjid. Nak pergi kuliah tazkirah lepas tarawih. Saya singgah semayang satu masjid malam ketiga Ramadan. 2 saf. Tarawih 2 saf. Saya kata, loh, baru malam ketiga 2 saf pergi ke mana? Saya pun masuk sekali. Allahu Akbar. Tu imam start baca tuan-tuan. Lemah tu. Alhamdulillah bil alamin. Ar-Rahman. Boy. Siap batuk tuan. Ar-Rahman. Ay ya Allah tuan. Saya kata patut 2 sah pun. Silap mai kata. Habis salam tuan-tuan, saya siku dreba saya. Belah. Sebelum saya siku agak-agak apa ramai yang siku tuan-tuan sebelum tu. Sebab tu saya kata tadi kita kena kreatif. Tuan-tuan. Betul saya kata, dekat lagi tuan-tuan, nampak. Sudah tuan-tuan, saya tak mohong tak mana lagi nak letak tuan-tuan ni. Kena kreatif. Tak depan ni, tak apa ni. Depan Datuk Muk tak marah. Tak depan tak apa. Mai. Nah. Kak mai habis merah duk sila ni kak Dia pun komplain tak nampak dengan langsir ni buang kak tempat sini panggil tirai. Tempat saya panggil langsuyo, buang langsuyo. Tak buang tu kan nampak Ustaz Kazim duk cangok makcik tu. Balik rumah laki tanya, "Ha nampak Ustaz Kazim?" "Nampak abang oi, putih nipis kurus. Rupa cadar ni dia nampak kan." Kita ingat dia nampak apa? Tuan-tuan, yang ni kebijaksanaan kita bagaimana nak menarik orang supaya suka dengan bacaan Quran. Sebab tu kalau imam baca dengan sedap, dia jatuh dalam hati. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu rakaat pertama dan kedua. Masuk rakaat ketiga keempat, lain pula lagu dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Lain pula lagu dia. Masuk rakaat 5-6, lain pula lagu dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lain pula lagu dia. Masuk 7-8, lain pula lagu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tak sedap tuan-tuan, 20 rakaat. Yang sedapnya siapa? Leha janda. Dia duduk selak langsir tu. Tok imam ni nikah ke belum? Tuan. Bukan leha sini di Afrika. Leha janda. Janda ni ada 2.
Kalau janda muda, nama Kak Jan. Kalau janda tua, Jentu nama dia. Dia boleh menarik orang. Bacaan Quran tu boleh menarik orang. Macam bang kita. Macam selawat kita. Buat daripada hati. Dia jatuh dalam hati. Selawat elok-elok. Fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Selawat elok-elok. Kadang-kadang dia belasah. Maqsadana ila ila Allah ila 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 Allah majdana ila. Tu imam ila tu penyanyi rock tu tersedak di rumah dia. Apa siapa dia duk sebut nama aku ni? Cuba sebut elok-elok. Ada hak selawat tuan-tuan pecah mikrofon. Baru tukar 2 hari. Dapat bantuan pada Datuk Mahmud. Meletup dia punya menjerit tak tahu nak abang. Surau dia berlawan dengan surau depan. Waktu dia semayang, hak sana selawat. Masuk dalam surau dia. Tak apa. Lepas ni aku pula tak apa. Dia tak apa sungguh. Allahumma salli ala Muhammad. Halo? Halo? Hello apa? Terbakar lah. Halo. Tuhan bukan pekak. Tak boleh lah buat elok-elok. Melatih jemaah supaya jawab dengan baik. Bila tuan-tuan menjerit, jemaah pun menjerit. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Bila Nabi. Cuba dengar tu betul. Budak-budak jawab. Lambat lagi. Sebab tu tuan-tuan. Kena kreatif. Macam saya ceramah malam ni. Kena kreatif. Orang tanya pada apa panggil Ustaz Ghazim dia tu. Pak lawak boleh. Tuan-tuan. Hangat oi. Ni hangat ni. Hangat satu. Sempit satu. Berdiri satu. Nuh abang tak nampak satu. Duk sebelah orang pula ketiak bau. Aduh. Perik lah bau. Nak lari sayang ke kerusi. Tahan saja. Ada setengah orang tuan-tuan bau ketiak. Tu pun duk angkat tangan. Apa? Hoi, dalam kita main ceramah ni tuan-tuan 1001 orang. Jadi saya kena kreatif dalam ceramah. Kalaulah saya ceramah slow, agak-agak macam mana? Tuan-tuan, Ramadan ini mengajar kita. Nak sebut kita tu pun lambat. Mengajar. Dia nak kata apa? Sampai kita boleh teka. Mesti kita. Mengajar. Kita. Betul aku kata. Tuan-tuan, oi, kalau macam tu lah, tak ada siapa nak main dengar. Dia dalam ceramah ni, ribu-ribu yang datang macam ni, tuan-tuan. Dia kena kadang-kadang melawak, kadang-kadang menyanyi, kadang-kadang ilmiah, kadang-kadang fakta. Supaya orang tak sedang. Nak berfakta, nak ilmiah 100% pergi masuk dalam masjid, buka kitab. Saya nak ajak tuan-tuan ni, hak mana nak kencing tahan. Ini senang tuan-tuan. Nak bagi supaya dia tahan kencing 2 jam. Tadi makcik tanya, jamban tang mana? Jom saya tunjuk. Tak apa, dah buang dah. Bila makcik pi? Cik pakai pampers. Astaghfirullahalazim. Dia main dengar ceramah tuan-tuan pakai pampers. Wah tuan-tuan. Sekarang ni cuba tuan-tuan tengok. Saya ceramah dah 1 jam. Lagi 10 minit 1 jam. Tuan-tuan terasa dekat sejam dah ceramah? Tak. Memang tak terasa. Bukan tuan-tuan cakap. Yang terasa saya. Tuan-tuan rasa apa? Duk gelap dari tadi.
Nak rasa apa? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jom tuan-tuan, bulan ni bulan siam. Sa' yang pertama siam. Yang kedua, bulan ni bulan apa? Sa' yang kedua solat. Jom kita solat banyak-banyak. Wasta'inu bis sabri was salah. Sa' yang kedua solat. Ni yang datang malam ni semua masalah. Ada masalah tak ada kerusi. Ada masalah dahaga. Dapat nasi nah, duduk elok. Lepas dah selesai dah masalah tuan. Nah. Seronok ceramah macam ni noh. Tuan. Baik. Ni hak ada masalah sakit, ada masalah anak tak balik-balik. Ada masalah anak tak keluar-keluar rumah. Ada juga. Tak tahu saya anak saya tu, orang lain tak balik, anak saya tak keluar. Lah, tak tahu buat apa, tak tahu tak kerja apa, tak mau duduk dalam bilik dia. Masalah lah. Tadi saya jumpa pramugari ni. Saya duduk sebelah saya tu perempuan India. Tak boleh nyembang apa. Lena saya tuan-tuan. Pramugari mai pula. Tok. Kita lena. Boleh ambil gambar? Boleh susah apa? Pergi kat belakang buat pis. Tok, minta tolong sikit boleh tak? Tolong doa. Untuk apa? Sakit apa? Tak ada jodoh. Lah. Saya nak kata, saya ada nak kata tuan. Tapi jenis menakut ke bini ni tuan tak apa. Tak ada jodoh ustaz. Datuk, tolonglah doa ya. Umur berapa? 29. Saya kata punya ramai penumpang takkan seorang tak kenal kat hang. Tak ada. Tolong datuk lah. Allah. Minta tolong saya cari jodoh. Siapa nak angkat tangan. Oh, nampak angkat tangan dah bang. Siap ada kertas warna putih kita. Tu hak 29 pramugari. Di sekolah saya bang, lagi ramai bang. Tak ada jodoh. 66, 70, 68 macam-macam tu. Perempuan banyak stok. Yang tak ada stok laki-laki. Susah nak cari laki bujang tuan-tuan. Hak mai sekolah saya ni seorang baru stok, baru sampai new arrival. Umur 70. Jadi kalau akak-akak nak cari kawan mai sekolah saya. Ni stok terbaru. Kalau akak dapat dia untung kak. Package macam mana, darah tinggi, jantung, gaut, banyaklah package lah, 7 dalam satu. Meriah ada kita. Ni berapa ramai di sini masalah ni. Saya ada masalah, tuan-tuan ada masalah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, salah satu cara menyelesaikan masalah ialah dengan solat. Solatlah tuan-tuan. Jadi kita mai tarawih nanti, solat, lepas solat doa. Jangan menyembang lepas habis solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kuih dah buat dah. Tak buat apa, depa duk hantar anak beli semua lah. Allahu akbar. Habis salam lagi, anak balik kot raya ni. Semua depa kata balik dah. Allahu akbar. Habis 2 rakaat menyembang, Menyembang ni makna hoi bulan tak puasa pun boleh menyembang. Apa kata lepas mayang tarawih doa, ya Allah ya Rahman, lembutkanlah hati anakku ya Allah. Hati anak ni keras sangat ya Allah. Tak usahlah baca kuat-kuat, malu ke orang. Ya Allah, isteri aku keras hatinya ya Allah. Minta sign pun tak mau ya Allah, minta. Suami kita keras hati, minta lembut. Ya Allah, lembutkanlah suami aku ya Allah. Lembutkanlah suami aku ya Allah. Tak ada raya lembut ah. Balik-balik kerja mah. Jom kata nak beli barang. Oh sudah tuan-tuan. Ya Allah, bagi kerah balik ya Allah. Tak pernah faham, tak faham sudah.
Dia bukan suruh kita menyembang. Tiap-tiap kali semayang, doa. Tadi, kemarin, mai daripada Langkawi. Dia sakit jantung. Sakit kanser, betul maaf. Mai 4-5 beranak, bawa mak. Mak ni kena kanser. Nak tanya saya, nak buat apa dengan kanser? Saya kata, kau saya bukan doktor. Tanya doktor lah. Tanya doktor kata nak buat apa. Kami dah jumpa doktor lah. Doktor suruh buat macam ni. Ikut cakap doktor. Tapi saya kata, saya bagi petua. Doktor pun doktor, hak petua ni pun kau ikut. Saya panggil satu makcik. Dia ni kena kanser ovari. Sama dengan mak dia. Sama. Doktor nak buang pundi kencing. Doktor nak buat kemoterapi, radioterapi pada dia. Saya mai kat dia. Buat radioterapi semua cerita. Dia kata, saya ni, kemo saya buat. Radioterapi pun saya buat. Radio RTM apa pun saya dengar. Tapi yang saya duk amal, petua yang saya Ustaz Kazim bagi, saya duk amal. Tuan-tuan, dia kata, Ustaz, Kak, petua yang saya tak pernah tinggal ialah sembahyang malam. Tiap-tiap malam bangun sembahyang malam supaya Allah cancelkan kanser dia. Tuan-tuan, dia kena sebulan lepas suami dia meninggal. Dia kena kanser. Sekarang doktor dah sahkan dia tidak ada kanser. Habis doktor nak cukupkan juga 6 kali kemoterapi. Kekuatannya datang daripada solat. Sebab tu Nabi sebut, man shoma ramadanan. Siapa yang bangun puasa, man qama ramadanan. Siapa yang bangun solat. Salah satu solat dalam bulan Ramadan yang sangat istimewa ialah tarawih. Tarawih tu menepati solat malam. Tuan-tuan, yang mana ada penyakit di sini, ambil tapak tangan. Ambil tapak tangan, letak urut dada kita ni. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yunus ayat 57. Allah Ta'ala kata, Al-Quran ini syifa lima fis sudur. Dia adalah ubat apa penyakit yang dalam badan kamu, dalam hati kamu. Ni kekuatan solat ni, tuan-tuan. Jom kita solat ni. Janganlah kira nak habis lapar, nak balik rumah awal-awal, nak buat apa maklum. Dah makcik nak ikut Nabi kan. Nabi buat lapar kan. Tu makcik dah balik. Lepas tu makcik balik rumah, makcik buat apa? Tak buat apa, tengok wrestling. Daripada tengok wrestling, baik semayang makcik oi. Abang-abang, Nabi Muhammad buat 8, Sayyidina Umar buat 20. Adakah Sayyidina Umar tak betul? Nabi Muhammad buat 8, tapi panjang. Kita buat 8, 10 minit. Di mana sunnahnya? Di Indonesia yang keluar dalam YouTube, heboh dalam berita. 20 rakaat, 7 minit. Lagi dahsyat, tuan-tuan. Loh, saya dengar tu imam dia baca. Loh, amin je dengar. Amin ahad. Itu je, tuan. Allah, assalamualaikum, Allah akbar. Bila tanya kepada jemaah dia, ya ini adalah salat menepati syarat, kata dia. Menepati syarat, engkau cakap. Tomak ninah tak ada, apa tak ada. Jom kita solat betul-betul. Ingat bahawa ini adalah salah satu cara berdoa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong kamu dengan jalan solat dan jalan sabar. Yang keempat, apa dia sod yang ketiga? Sod yang ketiga dalam bulan Ramadan ialah sedekah. Bulan bersedekah. Ni, saya tadi masuk dalam dewan mereka tu. Saya tanya, budak-budak apa ramai? Ada 30 orang. Macam-macam kaum, macam-macam bangsa mereka jaga. Nak pulihkan balik anak-anak. Bagi kebijaksanaan pada diorang, kemahiran, kebolehan pada diorang. Saya tanya, sedia makan tak? Bagi makan. Yuran RM20.
Nak tolong anak-anak kita, tuan-tuan. Jadi Nabi Muhammad, saya ni duduk dengan sebelah pakcik kita ni, abang haji kita ni. Dia duduk lak peluh. Panas lah, 30 lebih darjah Celsius, 30 lebih panas. Hangat tu yang buh kipas banyak. Buh kipas banyak pun tak siuk kau dah. Tu kipas. Hangat. Tuan-tuan oi. Subhanallah. Bila kita sebut kipas angin yang duduk tala kat saya ni. Tuan-tuan ingat, Nabi Muhammad bila mai bulan Ramadan, Nabi Muhammad bersedekah, lebih laju angin dia yang sampai sedekah Nabi tu lagi laju daripada angin. Bayangkan. Bulan Rejab Nabi sedekah, bulan Sya'ban Nabi sedekah, mai bulan Ramadan bertambah-tambah sedekahnya Rasulullah. Jadi kita nak tiru Nabi Muhammad. Bukan setakat nak tiru 8 rakaat dia. Hak sedekah Nabi pun kita nak tiru. Pasal apa tak mau tiru sedekah Nabi? Jadi tuan-tuan, saya malam ni saya lancarkan kutipan dana kita untuk kebaikan anak-anak kita. Untuk buat program macam-macam. Jadi saya lancarkan, mudah-mudahan yang ni yang boleh tolong kita, memanjangkan umur kita, menginfakkan ini, memakbulkan doa kita, menyembuhkan penyakit kita. Dan memudahkan urusan kita. Jadi saya lancarkan kutipan dana untuk tabung PDK kita ni. Mana dia pegawai dia tu? Yang baju merah. Kak baju merah dah. Kak pun baju merah kat entah. Jadi yang baju merah lah. Hak baju hitam, biru, kuning, tak mau dah. Jadi hak mana baju merah boleh menyamar. Sudah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan insya-Allah dermalah pada akak-akak yang pakai tudung merah ni yang ada tag nama tu. Saya cuma nak habaq satu je tuan-tuan. 2 bulan lepas saya ceramah di Kedah pelancaran untuk kutipan Mahat Tahfiz. Saya berumum macam tadi, saya lancarkan kutipan wakaf untuk pembinaan tahfiz. Bila mereka bawa karung ni tuan-tuan, pergi ada duduk depan mai, ada satu pakcik tu, dia buat bodoh tuan-tuan. Sekupang pun tak masuk, buat bodoh. 2 hari lepas ceramah tu tuan-tuan, mati pakcik tu. Jadi tuan-tuan kalau nak merasa mati malam ni, buat bodoh ke tuan-tuan? InsyaAllah 2 hari mati, tak ada poza tuan-tuan. Jadi kalau rasa nak panjang umur, panggil balik. Balik. Tak pernah faham, tak faham sudah tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kenapa yang kita rindu sangat dengan Ramadan ni? Pasal dalam dia ada sedekah. Dan sedekah ni tuan-tuan, Allah jamin, Allah ganti. Nabi jamin orang yang sedekah ni takkan miskin. Ma naqasat sadaqatun min malin. Takkan berkurang harta orang yang bersedekah. Tuan-tuan tengoklah anak-anak kita ni, mereka pun daripada kalangan tu juga. Tolong mereka. Saya baru ni ceramah di satu surau. Daripada rumah saya nak ke surau tu 1 jam 20 minit. Mereka panggil saya ni sebab nak bayar hutang. Dia kata, Ustaz, kami panggil Ustaz sebab bila Ustaz mai, orang ramai mai. Pasal apa? Sebab kami nak kutip derma, nak bayar hutang surau 30,000 hutang tak bayar. Boleh tak Ustaz lancarkan? Boleh ha. Target Ustaz nak bayar hutang Ustaz dah 2 tahun tak bayar hutang kontraktor. Boleh ha. Saya pun duduk atas kursi pengurusi surau mai. Dia kata, Ustaz, terima kasihlah mai. Ni nak bagi sagu hati ke Ustaz. Saya kata, sagu hati ceramah ke? Ha. Weh, tak ada ceramah hang bagi dah. Boleh balik dah kata. Dia kata, Ustaz ambil lah, tak banyak Ustaz, 1,000 je. Tak apa, saya akan minta duit. Bagi saya ambil, tak bagi sudah. Bagi saya ambil, tak bagi habis ceramah balik. Bagi tak cukup, jemput lagi tak mai dah. Kan susah sangat tak. Tak payah tak mana. Bila saya naik atas pentas, buat pelancaran, dijemput kepada petugas untuk naik di atas pentas.
sempena gimik pelancaran yang akan dilakukan oleh Ustaz Kazim Ilyas. Naik tuan-tuan atas pentas. Dia buat main tabung. Aku nak gimik apa ni? Yang ada sampul tadi. Saya buat keluar sampul tu, saya boh semua dalam tu. Saya lancarkan. Tuan-tuan. Malam tu mereka dapat dekat 17,000 kutipan. Sekupang pun saya tak ambil. Saya bukan nak duit orang. Tak apa, tak ada masalah apa. Balik ke sekolah, tuan-tuan. Besoknya hari Khamis, orang Singapura datang. Nyembang-nyembang, peluk, cium saya semua. Orang lelaki Singapura. Minat dekat ustaz lah, apa lah. Habis minum-minum, saya pun nak minta dirilah dia apa. Dia kata, ustaz, tak ada apa nak tolong ustaz ni. Sagu hati untuk ustaz. Nak isi minyak ke, kereta ke, apa ke, ambil lah kat ustaz. Saya pun bye-bye. Assalamualaikum, jumpa lagi. Petang tu baru saya buka sampul tu, saya suruh PA saya buka. Abang tadi bagi apa? PA saya buka dia ustaz, dia bagi duit kat ustaz. Berapa? 3,000. Semalam saya sedekah 1,000. Hari ni Allah balas 3,000. Jadi kalau akak-akak nak 3,000, bagi 1,000 lah ni, insya-Allah. Lusa dapat 3,000. Allah Ta'ala dah jamin, siapa yang sedekah, Allah balas. Tak balas hari ni, dia balas esok lusa. Tak balas dengan duit, dia balas dengan rezeki lain. Rezeki apa ustaz? Allah bagi pada kita rezeki anak-anak yang sihat. Tuan-tuan bersyukur tuan-tuan dapat anak sihat. Dapat anak yang baik, rezeki itu tuan-tuan. Anak yang soleh, rezeki besar. Allah bagi dekat kita jiran yang baik. Akibat bersedekah, persekitaran masyarakat ni baik. Jiran yang baik tu rezeki. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi pada kita kesihatan yang baik. Itu juga merupakan rezeki. Yang keempat, Allah Ta'ala bagi pada kita pasangan hidup yang baik. Itu juga rezeki. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kepada kita memang rezeki bertambah sungguh. Akibat daripada bersedekah. Yang kelima kelebihan bersedekah ialah panjang umur. Yang keenam kelebihan bersedekah ialah menyembuhkan penyakit. Saya tengok tadi ramai yang duk bubuh ni. Jadi yang mana hak petugas tak sampai lagi angkat tangan. Kalau saya jadi abang-abang, jadi akak-akak malam ni, waktu nak masuk duit dalam tabung tu niat doa, doa mustajab. Niat, ya Allah, anakku nak periksa PT3 tahun ni, ya Allah, terangkanlah hati dia, ya Allah. Doa masa nak masuk. Tapi janganlah panjang sangat niat. Sampai makcik ada usung, cepat ramai tu. Dia duduk, ya Allah, ya Tuhan. Dekat 10 minit dia seorang. Tuan-tuan, yang mana dah masuk niat tadi, dah masuk duit tadi, doa dalam hati. Dalam majlis ilmu, baru pula sedekah, mustajabnya majlis ilmu. Ya Allah, anak aku nak periksa SPM tahun ini, ya Allah. Terangkanlah hati dia, ya Allah. Berkat sedekah ni, ya Allah. Tuan-tuan, bulan ni Allah datangkan nama dia Ramadan, bulan sedekah. Selamat bersedekah. Jangan kedekut. Seronokkan diri dengan bersedekah. Tengok anak yatim sedekah, tengok fakir miskin sedekah, tengok orang baik-baik sedekah, tengok amil zakat sedekah. Kadang-kadang tuan-tuan kita berkira dengan amil zakat. 7 kali 3 RM21 lah. Dia bagi RM25. Tok Amir tu duk cari RM1 4 keping tak jumpa. Tang mana tau. Begini duk tunggu. Boleh tak? Ustaz, saya sedekah kat ustaz. Alhamdulillah. Boleh tak? Lepas ni Tok Amel kalau cari duit pecah buat lambat lagi. Tang mana tau. Mana faham, tak faham sudah. Tumbuhung nama dia kan. Berkira pasal apa?
Ni bulan Ramadan nak sampai dah. Jumpa bendahari masjid. Tuan Haji, apa lagi tak cukup? 2 malam lagi moral tak ada. Saya ambil 1 malam. Telefon anak-anak, share duit, masuk. Tiap-tiap kali orang buka puasa tu tuan-tuan, berapa ramai orang yang buka puasa makanan yang kita sponsor, pahala dia dapat kat kita. Walaupun dengan sebiji buah tamar. Kita sponsor dia buka puasa di masjid, dia makan nasi tuan-tuan. Sebanyak mana orang yang mai makan, banyak itulah pahala kita dapat. Walaupun kita hanya sedekah dengan sebiji kurma. Yusuf tayo betul. Duk berselerak makan dekat kaki 5 balai lentang masjid. 400 orang. Suami isteri yang sponsor buka puasa duk dalam kereta tengok. Ramai lehau 400 orang ada duk makan buka puasa kita sponsor. Alhamdulillah banyak pahala kita. Syukur abang no, banyak pahala kita. Suami dia jawab, tu yang abang tak puasa hari ni. Banyak tu pun makan tak habis dah. 400 banyak tu. Laki isteri dia kata orang yang bodoh laki aku ni. Kalau dia tak puasa, tak mana nak letak pahala puasa dia, bodohnya laki. Ada juga orang hak bengong lagu tu. Dia kata cukuplah dia sponsor, dia tak puasa pun tak apa lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jom kita sedekah. Allah hapuskan dosa-dosa kita. Saya ni tuan-tuan, anak yatim. Dulu lah. Bapa saya meninggal umur saya 8 bulan. Bapa saya meninggal umur dia 36. Accident. Umur saya 8 bulan baru boleh menerap. Mati pak. Jadi yatim. Yang sulung kakak saya 12 tahun. Saya yang kecil 8 bulan. Menjalanilah hidup saya sebagai anak yatim. Sebab tu saya tak pernah cium bapak saya. Nak cium apa tuan-tuan? Pak mati muda saya pun budak. Saya tak pernah sedekah kat pak saya duit. Tak pernah bawa dia pergi haji, pergi umrah. Tak pernah bawa dia naik krus, naik kapal, tak pernah. Tadi saya ceramah di majlis bandaran, Majlis Bandaraya Petaling Jaya, pegawai tu. Dia kata, Ustaz, saya besok nak bawa mak saya pergi umrah. Nak sambut Ramadan di Mekah, mak saya teringin. Esok saya bawa ni nak minta maaf kat Ustaz ni. Mak saya pun kirim salam kat Ustaz. Saya terdetak lah hati ni. Aku tak pernah bawa bapa aku. Mak aku bulan Ramadan. Puasa di sana. Untung abang ni. Sebab tu abang-abang yang ada mak, abang-abang yang ada akak-akak yang ada mak ayah ni untung. Allah seronoknya tuan-tuan. Untunglah, betul lah tuan-tuan dapat mak. Masih ada mak, masih ada ayah. Boleh pimpin mak balik sekali lagi. Mak tak larat. Pimpin tangan mak pergi dengar ceramah Ustaz Kazim. Mak ni dah tak larat duduk rumah mak oi. Aku nak tengok Ustaz Kazim enggak, aku tak kira. Bawa tongkat 4 gini. Oh. Saya pergi ke Johor tuan-tuan. Dia mai peluk saya mak dia. Aku tak kira, aku nak peluk juga. Begini saya, tak apa makcik, tak apa. Aku tak kira, aku nak peluk juga. Bila rela tarik makcik tu, macam lintah tau. Tarik, pi balik. Tarik, pi balik. Lah, 70 lebih tuan-tuan. Punya minat. Mak, anak dia kata, Ustaz, mak saya ni dah seminggu dah cakap. Duk nak mai dengar ceramah Ustaz. Duk peluk saya. Saya kata, makcik, sudah makcik, saya nak balik makcik. Minta maaf makcik. 76. Tapi kalau 26 saya biar. Kalau rela tarik pun saya marah rela tu. Biar pergi kat dia, hajat dia. Tuan-tuan oi, hajat mak. Tapi berapa ramai yang bulan puasa tadi, bulan puasa lepas,
Dia tak tanya pun mak dia buka puasa dengan apa. Dia buka puasa sedap-sedap di hotel. RM99 9 kupang. RM29 9 kupang. Yang mak dia duduk bersila lah di surau. Anak dengan cucu-cucu buka puasa 5 bintang. Yang mak lah duduk makan lah tembikai 4 potong. Lembek tembikai tu. Makanlah sian orang tua. Apa kata tuan-tuan? Kita raih mak kita, kita raih bapak kita. Habis-habis bulan puasa ni. Raih ni jasa mereka. Sebab bila mai Ramadan ni tuan-tuan, benda yang kita tak boleh lupa ialah mak kita, bapak kita. Bertahun-tahun kita sahur. Mak kita lah yang kejutkan kita tanpa jemu. Ni kita rindu sangat. Yang mana tak ada mak ni dia tahu lah. Mak pagi-pagi pukul 4 bangkit. Tontang kat dapur. Tumbuk sambai. Rumah flat. Bergegar atas. Hak bawah pun bergegar. Pukul 4 mak bangun dah. 4:15 minit. Oi, bangkit oi. Anak tak bangkit, yang bangkit jiran sebelah. Terkejut dengan mak. Satgi pi balik bilik tidur dia. Bang, bangunlah bang. Oi, 4:30 dah. Laki bangun, sat duduk atas bucu, katil. Weh. Isteri pi dapur balik. 4:45 patah balik. Tidur balik laki tu. Astaghfirullahalazim. Oi abang, oi. Anak pun dah bangun. Laki tu pi ke dapur, kem plekat duk selempang. Kan pakai apa pun jalan lama. Mak tengok ayah punya penyegan bapak ni. Kalaulah mak tak bangkit song, macam mana kita tuan-tuan? Terima kasihlah akak-akak oi. Terima kasihlah mak-mak oi. Akak-akak ni lah yang menjadikan suami ni sihat bila berpuasa. Anak-anak bertenaga bila berpuasa. Jasa akak. Sebab tu Allah bagi syurga pada orang perempuan yang sembahyang, yang puasa, yang jaga faraj, yang taat kepada suami. Masuklah mana-mana pintu syurga yang akak-akak nak masuk. Syarat dia apa? Solat, puasa, jaga faraj, taat pada suami. Memang layaklah orang perempuan masuk syurga. Sebab ini hak nombor 2 ni. Puasa. Pukul 4 bangun. Siap sahur semua. Kejut seorang anak. Lepas anak-anak sok, dia sok basuh pinggan. Semayang subuh. Nak pergi kerja pula. Bubuh anak dalam bakui. Botol dalam bakui. Begini pergi hantar rumah pengasuh. Hoi. Hoi ya hoi. Pukul 6.45 pergi hantar rumah pengasuh dah. Sampai rumah pengasuh, ya Allah, lampin tertinggal, patah balik pula. Suami, dia duduk dalam kereta. Ya. Cepat lah, lambat ni. Tu, suami bukan sini lah, Afrika. Isteri lah hantar rumah pengasuh, pergi ke ofis, buat kerja tok tek, pukul 4.30 balik. Suami tekan horn depan ofis. Cepat lah, lambat ni. Duduk dalam kereta singgah pasal Ramadan. Parking tak ada pula. Suami dia kata, parking tak ada lehau. Hampir turun beli, abang jaga kereta. Yang seronok dia jaga, duduk dalam kereta. Duduk jaga kereta, duduk dalam aircon. Duduk dengar radio klasik. Aku, Dia dan Lagu. Yang isteri tu bersabung nyawa. 5 belah kanan, 5 belah kiri. Begini bawa, hoi, hoi ya hoi bawa. Seksa sungguh. Balik ke rumah, bawa masuk makanan tu, nak terkencing pula. Lari pergi bilik ayam, buang kain, tudung tak buang. Mak hampir sen lagu apa? Tudung pakai, lain tak pakai. Laki duk tengok. Saat lagi mai buka puasa. Dah nak buka dah. Suami tanya, sambai mana? Mana sambai? Loh abang lupa. Aku tanya di mana sambal?
Lauk banyak, lauk banyak, sayur banyak. Dia tanya hak tak ada ke? Isteri tumbuk sampai tuan-tuan. Orang duk bang tu dia duk tumbuk. Menitik ayak mata jatuh dalam lesung. Dia ingat dia seorang bosa. Pok. Dia duk bayang kita dalam lesung. Tumbuk lumat. Habis buka puasa, kita pergi masjid. Isteri berlari-lari anak. Abang kejap. Nak tumpang. Cepat lah. Cepat lagi kena marah. Naik atas motor tumpang. Abang. Awal. Telekong tertinggal. Patah balik pula. Saat lagi semayang tarawih. Balik rumah 11.30. Suami tidur. Isteri belum tidur. Pukul 1.30 baru dia tidur. Pak siapa lambat buat tidur? Buat kerja sekolah anak. Lawa tulisan. Cikgu esok tanya, cantik tulisan kamu Aiman, kata dia. Tak cantik apa, mak dia yang buat. Begitulah seharian hidup orang perempuan yang nama dia mak. Abang-abang, jom kita ucap terima kasih pada isteri kita. Yang mana ada sebelah tu, pegang tangan isteri. Terima kasih mama. Ustaz cakap baru nak ucap terima kasih. Kalau ustaz tak sebut, pergi mati. Sudahlah mak ngah, hoi. Dah suami ucap terima kasih, sudahlah. Ni. Yang mana ada pegang tangan isteri. Yang mana ada mak sebelah dia, ambil tangan mak, cium tangan mak. Terima kasih mama. Mak kita. Bulan Ramadan ni baru kita nampak tuan-tuan, tak ada mak, tak ada isteri. Walaupun kadang-kadang isteri kedekut, mak kedekut, kita tak nafi. Bila masa kedekut? Bila buat kuih semprit. Tak makan kuih, duk tonyo kuih semprit, bakar. Bila anak memak nak kuih, ambil yang hangit. Hak ni mak nak taruh raya. Esok orang mai raya nak makan apa? Ambil yang hangit. Semangkuk hak hangit. Anak ambil buat dalam piring duduk atas tangga. Hitam lah gigi. Laki balik sembahyang tarawih, buka baju keken pelikat. Dia pun tengok isteri dia buat. Ada kuih tak? Abang pun macam budak juga. Ni nak simpan raya abang oi. Nu hak hangit. Dia bumbu dalam piring duduk dengan atas tangga dengan anak. Dua-dua beranak hitam gigi. Kedekut sungguh maklum ni. Bagilah mereka makan maklum. Tengah-tengah duk makan kuih semprit, orang main mercun, masuk dalam rumah terbakar, mati dua beranak. Sedih tak? Teriak isteri dia. Macam mana mereka boleh mati ya? Mereka tengah duk makan kuih semprit. Budak mana mau talar mercun kena kat mereka terbakar. Tu dia balik tarawih, dia duk minta kuih semprit. Saya tak bagi. Tu rasa menyesal lah. Malam besok buat tahlil, jamu semprit. Tok Imam duk tengok. Tu yang Tok Imam bila buat tahlil tu slow. Dia buka-buka tudung tu, tengok-tengok kuih semprit. La ilaha illallah. Itu yang lambat la ilaha illallah. Tapi kalau biryani dia laju ke, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tok siap tanya awak laju Tok Imam tahlil, tak nampak tu. Biryani tu. Sejuk tak sedap. Tuan-tuan oi. Ni mak kita, isteri kita. Bulan Ramadan ni lah kita rindu pada mak. Ibu misali, ibu yang sejati, kasih sayangmu, kasih yang suci, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap disanubari. Mak kita. Jangan duk nampak orang lain hebat. Jangan duk nampak orang nu wahak jojong ni. Isteri kita ni kita tak nampak. Mak kita tak nampak. Kakak kita tak nampak.
Jom tuan-tuan, bulan Ramadan ni bulan nostalgia kita dengan mak. Sebab ada orang habis sembahyang tarawih tak balik lagi. Duk lepak kedai karaoke. Bang, ni bulan Ramadan bang, tutup karaoke bang. Ni duk menyanyi lagu orang bunian. Lah duk heboh kata orang bunian, duk suruh orang lapar lah menikah dengan bunian. Saya nak habaq pada tuan-tuan, orang bunian tu ada di kampung saya. Kampung Manjui, Ipoh. Tu cerita hantu kat lima. Yang jadi kepala bunian hak panjang piah. Tu nama dia Musme. Orang Ipoh kampung saya. Jadi kalau tuan-tuan nak cari orang bunian, mai kampung saya jumpa. Duk menyanyi, dinginnya di malam ini suasana sepi. Hoish, tuan-tuan. Tu nama dia Musme. Allah, ada orang yang bulan Ramadan tuan-tuan tak habis-habis karaoke. Hang tak reti beza ke ni bulan puasa, bulan Ramadan, bulan pahala. Duk main dam lagi pasal apa? Sementara nak tunggu masuk maghrib. Pi haji tu. Mekah tak sampai. Haji. Apa salahnya pi masjid? Dia pi sungguh tuan-tuan. Dengan dam haji dia buat pi masjid. Lah minat sungguh. Boleh tak tuan-tuan, benda yang tak berfaedah bulan Ramadan ni stop. Aku nak buat benda yang dapat pahala pada aku. Yang mana yang haram, stop. Yang mana yang tak betul, stop. Yang mana yang makruh, stop. Aku nak buat yang betul-betul Allah sayang saja. Yang Allah cinta saja. Termasuklah di antaranya tuan-tuan ialah menyayangi anak-anak yatim. Saya kata dah pada tuan-tuan tadi, saya ni anak yatim. Bila saya jadi anak yatim dulu-dulu tuan-tuan, seingat saya tak ada siapa sponsor saya buka puasa. Pandai-pandailah mak saya buat cucung. Kami 7 beradik. 7 beradik mak saya. Anak yatim belah. Tak pernah orang sponsor baju raya tuan-tuan. Punya susah yatim pada masa itu. Dia bukan macam anak yatim zaman lah. Bulan Ramadan ni penuh dah buka puasa rumah anak yatim. Tuan-tuan kalau pergi rumah anak yatim, minta satu malam buka puasa, penyelia dia kata apa? Minta maaf Tuan Haji, penuh. Takkan tak boleh selit kot satu malam. Penuh. Fully book. Satu malam takkan tak boleh selit. Penuh. Kalau nak, tahun depan kosong. Tu dia mewahnya anak yatim. Tiap-tiap malam dapat hamper. Ada songkok, ada sampin, ada baju. 30 malam, mereka dapat 20 pasang baju raya. Mewah anak yatim sekarang. Yang tak yatim dapat 2 pasang. Ni ada pak dapat 2 pasang baju raya. Tu yang anak tanya kat mak dia. Mak, bila pak nak mati? Dia pun nak jadi yatim buat tuan-tuan. Allah. Depa sewa bas. Mai depan rumah anak yatim, berbaris budak-budak yatim naik bas. Pi pasar raya Gian. Pi pasar raya Gian, Maidin, on, banyak. Orang yang sponsor tu ambil mikrofon dalam bas. Okey anak-anak semua, hari ni pak cik belanja. Okey, masuk Maidin nanti nak beli baju raya pun beli, pak cik bayar. Ambil tau, jangan malu tau. Tapi ingat tak lebih RM20. Itu dia, astagfirullahalazim. Kepiah ni saja RM19.9 pak cik oi. Marah, memurahnya kita. Sebab tu saya nak cakap pada tuan-tuan. Jom kita ingat pada orang miskin bulan Ramadan. Ingat, bila kita lapar, kita ingat macam mana orang miskin. Saya ingat, waktu tu saya umur 7 tahun.
Saya pagi-pagi saya pakai baju raya, samping tak ada. Mak saya tolong siap kat saya, ada je satu. Mak saya panggil saya adik. Adik nak pergi raya di mana? Tu kawan-kawan datang. Dah janji dah. Pakai piah sengit jalan. Jalan pergi raya rumah orang. Saya sampai satu rumah. Di beranda rumah tu. Sampai sekarang saya masih ingat. Bangun tuan rumah, bangun anak dia cekak pinggang. Ni mai rumah orang ni nak kutip tong ni. Mari rumah orang ni nak kutip tong lah ni, nak kutip duit. Saya berhenti tuan-tuan. Saya tengok keluarga mereka semua duk tengok muka saya. Saya tak jadi naik. Saya reverse, saya ghostan ke belakang. Saya lari balik rumah. Saya malu bila orang kata saya ni pergi rumah orang sebab nak kutip duit. Saya balik ke rumah, saya cari mak saya duduk di dapur, tengah duduk masuk kuih dalam balang. Saya peluk belakang mak saya. Mak saya tanya, kata pergi beraya, pasal apa balik awal? Saya kata kat mak saya, tak apalah mak, malu pergi rumah orang. Orang tu kata adik pergi rumah dia sebab nak kutip duit raya. Malu lah mak. Mak saya turun tuan-tuan, mak saya peluk saya. Mak peluk saya, mak saya kata apa? Tak apa, kita raya berdua nah. Kita raya berdua nah. Tuan-tuan, daripada hari itulah bila mai musim raya, saya tak pernah jalan rumah orang. Sebab saya malu nanti mereka kata saya mai sebab nak kutip duit. Saya hanya pergi beraya di rumah orang bila saya habis SPM 17 tahun. Saya berjalan dengan kawan-kawan saya sebab saya tahu budak 17 tahun tak ada siapa bagi duit raya. Baru saya rasa nikmat beraya rumah orang. Tuan-tuan, ni mak kita. Dalam keadaan orang lain tak suka, dalam keadaan orang lain benci kita, dalam keadaan orang lain perli kita, mak kita akan defend kita. Jadi yang mana ada mak, janganlah ambil hati dengan mak. Janganlah tuan-tuan terasa dengan mak. Biar pilih dia mak kita. Tak salah dia kata mak ni pilih kasih, tapi biar pilih kat dia lah, dia mak aku. Buruk ke baik ke dia mak aku. Dia yang lahirkan aku. Sudah-sudahlah tuan-tuan, bulan puasa pun duduk bergaduh dengan mak. Mai bulan puasa ni tak telefon mak. Apa salahnya tuan-tuan, malam ni ambil telefon mak. Mak, cik minta maaf. Cik ada salah dengan mak. Supaya Allah terima puasa kita. Dahlah semayang rajin dengan mak melawan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bulan puasa ni kita jangan lupa bapa kita yang kerja keras nak membesarkan kita, menanggung kita, yang tak pernah malu nak buat kerja, janji kita boleh pergi sekolah. Kadang-kadang bapa kita garang, cubit, tampar, sebat, rotan, tapi jauh di hati bapa sangat sayang pada kita. Bapa jarang cakap, yang cakap mak. Sebab tu bila kita nak minta, kita minta pada mak, melalui mak. Mak, kasut sekolah koyak. Mak akan cakap pada bapa, abang, kasut leman tu koyak. Bapa tak cakap apa. Tunggulah 2-3 hari, dia cari duit, dapat ganti kasut. Itulah bapa tuan-tuan. Dia bukan kaki beleter macam yes kupang. Bapa dalam diam dia buat. Janji anak dia senang. Sebab tu saya suka bila tuan-tuan ni ada ayah. Mai dengar ceramah dengan ayah. Bawa ayah pergi masjid bulan puasa. Saya tak ada ayah. Daripada kecil sampai tua.
Sebab tu saya bela orang tua-tua di sekolah saya. Sebab saya nak ganti pahala tak ada pak. Saya bela orang di sekolah saya, tuan-tuan, pakai pampers. Meninggal lah. Dia lumpuh. Laki-laki. Anak tak ada, isteri tak ada. Dia bukan bapa saya. Tapi bila dia berak, saya lap berak dia. Saya basuh berak dia. Sebab saya nak dapat pahala jaga bapa. Ada yang tua, tuan-tuan, cuci darah buah pinggang. Tiap-tiap bulan saya bagi duit kat dia. Pasal dia tak ada anak, isteri pula sakit. Saya niat aku nak cover aku dengan bapa aku. Tu, tuan-tuan, di sekolah saya beratus orang dah. Tak ada pak dah, tak ada mak, tapi saya anggap depa ni macam mak pak saya. Abang-abang yang mana ada mak, yang mana ada ayah. Mai Ramadan ni, tuan-tuan, jomlah kita berbuat baik. Nah, di antara benda yang saya teringat pada bapa ni, tuan-tuan, tu yang lagu di pondok kecil. Di pondok kecil, di pantai ombak, berbuih putih, beralun-alun. Di suatu hari ayah berkata, jaga adikmu, ayah kan pergi jauh. Ku pandang wajah ayah, dahinya ku cium, air mata mengalir, hatiku pilu. Wahai abangku sayang, kemana ayah? Ku sayang ayah, ku cinta ayah. Wahai abangku sayang, kemana ayah? Ku sayang ayah, ku cinta ayah. Mudah-mudahan, tuan-tuan, dua orang ni bulan Ramadan yang akan datang, mereka lah yang melekat kuat dalam hati kita. Mak kita, bapa kita. Dan Ramadan dengan mereka merupakan kenangan yang tak dapat kita lupakan sampai bila-bila. Tuan-tuan, cukup sekadar itu. Kita tutup dengan bacaan doa. Semua kita bangun nanti selawat. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah bagi sihat tubuh badan kita, anak isteri kita semua untuk menyambut Ramadan. Bagi tuan-tuan yang nak bantu sekolah saya, di belakang sana ada gerai pusat pendidikan Al-Barakah ni depan ni. Tuan-tuan belilah apa pun, niatlah untuk sumbangan berbuka, sumbangan sahur untuk warga mas di sekolah saya, anak yatim. Semua yang dimasukkan dalam tabung pusat pendidikan Al-Barakah. Jadi tuan-tuan, saya jemput kepada jawatankuasa penganjur VIP kita ni, naik di atas pentas dan semua kita bangun berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita tutup dengan bacaan doa.